Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa ilahil awwalin wal akhirin. Wa salatullahi wa salamuhu ورحمته وبركاته على صفوة خلقه وخاتم أنبيائه ورسله سيدنا محمد وآله الطاهرين وصحابته أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. صدق الله العظيم. Firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud, dan datanglah sakratul maut dengan sebenar-benarnya. Itulah yang kamu selalu lari daripadanya. Pertamanya, kita mengucapkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurniaannya dapat kita bersama-sama pada malam ini bertemu untuk meneruskan program kuliah maghrib kita sebagaimana selalu. Ayat yang saya bacakan sebentar tadi adalah suatu ayat yang pendek, tetapi membawa satu perkara yang sangat besar, sangat dahsyat, sangat menakutkan dan sangat mengerikan kepada kita manusia. Ayat yang berkenaan dengan sakratul maut. Wajaat sakratul maut bil haqq zalika ma kunta minhu tahid. Maksudnya, dan datanglah sakratul maut dengan sebenar-benarnya. Itulah yang kamu selalu lari daripadanya. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, apakah sakratul maut itu? Di sana, sakratul maut itu dapat diartikan dengan beberapa pengertian. Dua pengertian sekurang-kurangnya. Walaupun dari segi bahasa, perkataan sakarat itu membawa makna kesakitan, kepayahan, kesusahan. Tetapi apabila disebut sakratul maut, ia membawa dua pengertian sebagaimana yang sering disebut-sebut oleh para ulama di dalam kitab-kitab mereka. Yang pertama, sakratul maut dalam makna nazak, satu istilah lain yang merujuk kepada sakratul maut juga. Dan nazak ini diartikan sebagai hembusan nafas yang terakhir, di mana di dalam kehidupan di dunia ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ada tak banyak perkara yang dia bergerak 24 jam. Antara perkara yang bergerak 24 jam ialah nafas kita. Dan kita mungkin tak perasan kerana dia bergerak selama 24 jam. Dan dia tidak boleh berhenti bergerak. Apabila dia berhenti bergerak, maka itu bermakna telah berlakulah suatu kematian. Maka sakratul maut atau nazak merujuk kepada hembusan nafas kita yang terakhir. Di sana para ulama mengertikan hembusan nafas yang terakhir.
Dan mereka tidak ada yang menyebutkan tarikan nafas yang terakhir. Artinya Tuhan akan sempurnakan begitu. Kita tarik nafas, kita sedut nafas, tarik nafas, sedut nafas, 24 jam sehari, seminggu, sebulan, setahun, 60 tahun, 70 tahun. Tiba-tiba datang suatu saat, datang suatu ketika kita hembus-hembus nafas, tiba-tiba nafas itu tidak boleh ditarik kembali. Dan saat itu, waktu itu boleh datang bila-bila masa saja. Saat inilah yang dinamakan sebagai sakratul maut. Dan saat inilah yang dinamakan sebagai nazak. Berkenaan dengan hembusan nafas ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Qiyamah ayat 26 hingga 35. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kalla idza balagatit taraqi wa qila marraq wa dhanna annahu al-firaq waltaffatis saqu bis-saq ila rabbika yawma idzil masaq. Shadaqallahul azim. Firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud, kalla, sekali-kali jangan. Sekali-kali jangan. Jangan apa? Jangan kamu menentang Allah dalam kehidupan ini. Kenapa? Kerana apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongannya, idza balagatit taraqi, apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongannya, ini nazak atau sakratul maut yang digambarkan oleh Al-Quran. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Bila manusia tengah nazak, bila manusia tengah berada di dalam sakarat maut, siapakah yang boleh memberikan pertolongan? Adakah doktor boleh memberikan pertolongan? Kita mungkin selalu menyaksikan di dalam kaca televisyen barangkali. Kalau depan mata tu mungkin jarang-jarang kalilah. Bagaimana ada orang yang dia sakarat, jantung dia berhenti bergerak, doktor, nurse kelang kabut memberi bantuan. Kalau di hospital ada alat dia yang digunakan dan diletakkan di atas dada, yang dapat memberikan hentakan yang kuat ke atas jantung dia supaya dapat mengepam semula. Kalau tak ada alat tu di hospital, kalau tempat biasa tepi jalan umpamanya, dan ini pernah saya saksikan sendiri, ada seorang perempuan Cina tua terlantar baring dalam keadaan sakarat. Ada yang cuba beri bantuan, saudara maralah barangkali. Dia cuba nak menghidupkan kembali, menggerakkan kembali jantung yang telah berhenti. Ditumbuk-tumbuk dan akhirnya dia berdiri, kemudian dia jatuhkan diri dia atas lutut dia, dijatuh ke atas dada perempuan tadi. Begitulah. Sehingga anak perempuan tadi menangis, meraung dan kata, tak apalah, janganlah buat mak saya macam tu. Biar dia mati pun tak apa, tapi jangan seksa dia macam tu. Walaupun mungkin anak dia tak fahamlah, dan kita pun ngeri melihat. Maka di sini ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dikatakan kepadanya, kepada siapa? Kepada orang yang tengah sakratul maut tadi. Ditanyakan kepada orang yang tengah nazak tadi. Marraq.
siapa yang boleh menolong kamu sekarang? Siapa yang boleh tolong? Tentulah jawapan sebenarnya ialah tidak ada sesiapa yang dapat menolongnya. Dan dia yakin bahawa sesungguhnya itulah waktu perpindahan dengan dunia. Orang yang mengalami sakratul maut, orang yang mengalami nazak, pada waktu itu baru dia faham. Pada waktu itu baru dia benar-benar yakin. Boleh jadi dalam kehidupan dia sebelum ini yakin dah, tetapi ketika dia menghadapi dan mengalami apa yang dipanggil sebagai sakratul maut, apa yang dipanggil sebagai nazak, baru dia betul-betul yakin. Yakin dia, baru dia percaya, rupanya aku akan berpisah juga dengan dunia. Hari ini kita kata kita yakin, mulut kita kata kita yakin, tapi adakah kita benar-benar yakin? Waktu sakratul maut, waktu itu nanti tuan-tuan, manusia akan benar-benar yakin bahawa mereka akan berpisah dengan dunia. Wal taffatis saqu bis-saq. Dan pada waktu itu, waktu berlakunya sakratul maut itu, atau yang dipanggil nazak itu, bertautlah betis kiri dengan betis kanan. Bertaut betis kiri dengan betis kanan. Berhubung dengan penafsiran ayat 29 ini, yang menyebut berkenaan pertautan antara betis kiri dengan betis kanan ni, ada beberapa penafsiran dan saya mengutip 3 penafsiran. Di sana ada ulama yang mengertikan bahawa pertautan di antara betis kiri dan betis kanan ni ialah bertautnya kaki kafan, kaki kain kafan dengan kaki mayat. Ini tafsiran pertama. Bertautnya kaki kain kafan dengan kaki mayat. Ujung kain kafan akan ditautkan pada hujung kaki si mati. Dan ada juga yang menafsirkan ayat wal taffatis saqu bis-saq ini dengan kedua kaki mulai mati, kedua betis mulai kaku, tidak dapat berdiri lagi. Saat sakratul maut ini ialah saat di mana kaki menjadi mati, betis menjadi kaku, dan orang yang berkenaan tidak boleh berdiri lagi. Ini tafsiran setengah ulama. Wal taffatis saqu bis-saq, dan betis kiri bertemu dengan betis kanan. Diartikan juga bertautlah hari terakhir dunia dengan hari pertama di akhirat. Orang yang berada dalam sakratul maut ini ialah orang yang berada pada 2 ambang. Di hujung dunia, pintu keluar daripada dunia, dan dia juga berada pada pintu masuk daripada akhirat. Bertautlah hari terakhir dunia dengan hari pertama akhirat. Mulalah dia melangkahkan kaki, dia melangkah langkahan dunia yang terakhir dengan langkah pertama ke akhirat. Ini adalah tafsiran para ulama berkenaan dengan ayat wal taffatis saqu bis-saq ila rabbika yauma idzil masaq. Kepada Tuhanmu lah pada hari itu kamu akan dihalau. Muslimin dan muslimat yang dihormati dan dikasihi sekalian, ayat ini menggambarkan apabila manusia berada di dalam sakratul maut, nafasnya menjadi sesak. Sebagaimana sebutan awal ayat tadi, idza balagatit taraqi, apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongannya.